Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya maka kita dapat berjumpa sekali lagi dalam pertemuan kita pada bab yang ke-8, iaitu berkaitan tentang bab integriti dalam pengurusan. Bab ini amat ringan sedikit, tetapi konteks perbincangannya ada kaitannya dengan salah laku ketika mana seseorang itu bekerja tetapi manfaatkan kerja untuk kepentingan pribadi. Ini kita akan bincangkan dan hal yang seterusnya. Okey, kalau kita bercakap tentang integriti, integriti maksudnya kejujuran, keadaan sempurna dan utuh. Ini kita rujuk kepada dari segi bahasa. Kalau kita merujuk kepada Kamus Dewan edisi yang keempat. Maknanya integriti meletakkan cabaran kejujuran diri kita sendiri dan kita meletakkan hal yang sempurna terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu perkara dengan hal yang komitmen yang sungguhnya, iaitu yang utuh. Okey? Kalau kita melihat dari segi pengertian, dari segi istilah, iaitu daripada Jami' Amanat 2005 menyatakan bahawa integriti ini sebenarnya merupakan teguh kepada nilai-nilai murni. Secara konsisten dengan disertakan komitmen secara menyeluruh, sama ada melalui perkataan ataupun tindakan pelakuan kita yang mampu menghasilkan kecemerlangan individu dan juga organisasi. Maksudnya di sini iaitu bagaimana kita meletakkan nilai kejujuran yang kita letakkan secara konsisten dan secara komitmen menyeluruh dari segi perkataan ataupun apa saja yang kita lakukan demi menghasilkan kecemerlangan diri kita sendiri dan juga barangkali kita mewakili jabatan kita untuk meletakkan prestasi jabatan kita ke aras yang tinggi. Okey, mari kita bincangkan satu persatu berkaitan tentang bab integriti ini. Kali ini kita akan bincangkan dua perkara sahaja. Yang pertama, integriti kerja, dan yang sekaligus kita akan bincangkan juga bab komunikasi, integriti komunikasi. Okey. Dan kita juga akan bincangkan setiap daripada integriti ini, kita akan bincangkan isu-isu apa saja yang akan timbul ketika mana kita bincangkan tentang integriti ini. Okey, pertama kita bercakap tentang integriti kerja. Pertama, bila kita bercakap tentang integriti kerja ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita hidup di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga skop aspek kehidupan kita ini, kita meletakkan kerja kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan tujuannya apa? Hasil kerja yang kita lakukan ataupun output itu diikat dengan satu hal, iaitu rezeki Allah yang diberikan kepada kita dengan rezeki yang halal. Kalau kita bicara tentang rezeki yang halal, maka kita akan berfikir bahawa kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang sebaliknya, yang tidak meletakkan hal-hal yang bersifat negatif dalam isu-isu pekerjaan kita sehari-hari. Dan kerja ini sebenarnya ialah amanah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita hidup di dunia ini, kita melakukan amanah. Dan Allah bagi kita tugas untuk hidup di dunia ini, maka itu adalah merupakan amanah. Bila kita bercakap tentang amanah, maka tanggungjawab itu memang ada. Nah, tanggungjawab ini, kalau kita dalam skop perbincangan kita terhadap institusi pekerjaan, maka kita terikat tanggungjawab kita dalam majikan. Tapi kalau kita bercakap tentang konteks yang luas, maka kita akan bercakap tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, semua perbuatan kita yang dicatat oleh kiraman katibin yang ada di Raqib dan Atid ini, iaitu kita akan bertanggungjawab terhadap perlakuan kita semasa kita di dunia ini. Okey? Nah, kerja dalam konteks kerja yang kita katakan sebagai terhadap majikan kita, maka terikat dengan deskripsi tugas kita dan juga spesifikasi tugas kita.
Ataupun biasanya kalau kita diberi tawaran, maka dalam tawaran kerja kita akan diberi skop mana yang kita diletakkan. Okey, maka dalam hal itu kita akan melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan gaji yang diberikan kepada kita. Okey, maknanya kalau skop kita diletakkan pada skop A, maka semaksimal yang mungkin kerja yang kita lakukan berfungsi ataupun berfokus kepada kerja yang dikatakan sebagai A itu tadi. Okey, maknanya apabila kita melakukan aktiviti kita ataupun operational kerja kita yang secara maksimum dengan output yang maksimum secara konsisten. Maknanya bila kita bercakap tentang integriti di sini, kita melaksanakan semua tugasan kita secara maksimum. Satu. Yang kedua, mesti ada konsistensi. Maknanya ada istiqamah dalam pekerjaan kita. Bukannya ada sekejap kita kerja bagus, rendah, tidak. Kita lakukan kerja itu secara konsisten. Okey, seterusnya kita bercakap tentang ikut berdasarkan jangka masa harian, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Bila kita bercakap dulu tentang tahtid, tahtid itu maksudnya perancangan. Dalam perancangan itu ada yang kita cakap sebagai perancangan dari segi aspek masa. Maka perancangan itu kalau kita bercakap tempoh harian, bila mana kita bekerja 8 hingga 5, maka ada skop yang kita kena lalui. Jadual yang kita lalui, jadual yang telah dirancangkan selama 1 hari itu, kita laksanakan secara maksimum yang mungkin. Okey? Dan juga kita melihat, kalau kita melihat dari segi aspek jangka masa pendek, maka dalam tempoh setahun itu dibagi dalam 4 penggal yang berbeza. Kita akan mengukur biasanya pada bulan Mac, Jun, September dan diakhiri dengan pada bulan-bulan yang terakhir itu sama ada bulan Oktober ataupun November itu sendiri. Tidak pada bulan Disember. Nah, di sini kita akan memenuhi ruang-ruang kerja kita dalam tempoh yang telah ditetapkan. Mana kata lain, bila mana masa ataupun tempoh yang telah ditetapkan, maka kerja kita berfokus kepada yang dikatakan tempoh masa tersebut. Jangan berlengah, tetapi kita fokuskan kerja kita demi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh majikan kita. Nah, bila kita bercakap tentang integriti kerja ini, banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku ataupun isu-isu yang berlaku. Okey, apa saja yang isu-isu yang berlaku ini? Iaitu, pertama, isu yang berkaitan tentang tidak ikut skop kerja yang diberikan kepada kita. Maknanya, apabila kita melakukan kerja tersebut, kita kadang-kadang hanya ambil sebahagian daripada kerja kita. Sebahagian lain kadang-kadang kita tidak pedulikan. Ini yang menyebabkan, terutama dalam bidang servicing, perkhidmatan, ini yang menyebabkan perkhidmatan yang diberikan agak lambat, perlahan, kadang-kadang mengambil masa yang terlalu lama, sedangkan kerja yang kita lakukan itu tidak mengambil masa yang lama. Yang kedua, kita bercakap tentang salah guna bidang kerja untuk kepentingan peribadi. Kadang-kadang kemampuan, kemahiran kita itu kita letakkan urusan peribadi kita di situ untuk kita manfaatkan ruang tersebut untuk hal-hal tugas peribadi kita daripada tugas-tugas rasmi kita. Itu yang kita bercakap tentang isu tentang integriti di situ. Tidak manfaatkan ruang waktu yang ditetapkan. Maknanya apabila kerja yang diberikan kepada kita selama tempoh yang diberikan, kita tidak memanfaatkan semaksimum yang mungkin. Contohnya, daripada pukul 8 hingga pukul 5, berapa banyak masa kita ruangkan kepada hal yang lain jika dibandingkan dengan kerja-kerja yang diarahkan untuk kita bekerja. Itu yang ketiga. Yang keempat, kadang-kadang kita meletakkan isu karenah birokrasi itu sendiri. Yang sebenarnya isu birokrasi ini sebenarnya kita dapat minimumkan dengan efektifnya kerja kita demi memastikan tugas yang kita lakukan itu berada dalam konteks yang telah ditetapkan. Yang seterusnya, kadang-kadang terjadinya pelanggaran SOP, Standard Operational Law, yang telah ditetapkan. Bila standard ini telah ditetapkan, apabila kita melakukan kerja-kerja yang telah diamanahkan kepada kita, kadang-kadang kita tidak ambil peduli dengan step-step yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita mengabaikan satu perkara yang akan menyebabkan kerja yang kita lakukan itu akan terhambat ataupun tidak berjaya.
Itu isu-isu yang berlaku dalam konteks pelanggaran dari segi SOP itu sendiri. Okey. Seterusnya kita bercakap hal yang kedua, integriti dari segi komunikasi. Apa yang kita maksudkan sebagai komunikasi ini iaitu komunikasi proses penyampaian maklumat melalui media seperti media verbal, percakapan kita dan juga non-verbal secara selain daripada percakapan mulut dan sebagainya. Kenapa? Teknologi sekarang ini banyak membantu kita dalam kita berkomunikasi. Dalam Islam menekankan tentang apa? Tanda orang munafik bila dia bercakap tetapi dia berbohong. Itu standard orang yang tidak melakukan integriti terhadap komunikasi itu sendiri. Maka standard yang Islam letakkan adalah ia merupakan ciri orang yang munafik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlepas daripada hal tersebut. Dan sepatutnya dalam integriti komunikasi, etika komunikasi itu perlu ditekankan. Pertama, bercakap yang baik, ma'ruf. Bercakap yang baik. Falyakul khairan au liyasmut. Bercakap benda yang baik. Kalau tidak mahu nak tiba-tiba kita nak bercakap benda yang tidak baik, baik kita diam saja. Kemudian bila kita bercakap membekas dalam jiwa. Kita bercakap atas dasar iman, bukan atas dasar maksiat, bukan atas dasar nak membuat lawak dan sebagainya. Yang ketiga, etika kita iaitu menyenangkan hati, tidak menyakitkan hati orang lain. Yang keempat, bercakap perkataan-perkataan yang baik yang kita keluarkan. Kita panggil orang dengan perkataan yang baik. Kita tegur orang dengan cara yang baik, cara yang berhemah. Ini yang kita bercakap tentang integriti komunikasi ini. Ini kadang-kadang selalu berlaku. Pihak majikan kadang-kadang kerana stres dan sebagainya memarahi orang bawahan dengan cara yang tidak bertepatan dengan kehendak Islam itu sendiri. Walaupun kita sebagai majikan, kita sepatutnya meletakkan cara yang perkataan yang baik, cara kita menegur, cara kita menyebabkan hati dia tidak tersentuh ataupun kecil hati dengan apa yang kita lontarkan. Okey, apa sahaja isu-isu integriti komunikasi ini? Pertama, kalau kita bercakap tentang isu tentang kesaksian palsu, kita memberi kenyataan yang palsu terhadap perkara yang hak. Ini memang dilarang dalam Islam. Ini istilahnya berbohong. Kalau dalam Islam konteks ini adalah orang yang munafik. Okey, ini yang paling berlaku, banyak yang berlaku. Kadang-kadang apabila majikan minta kita meletakkan satu hal, tanya dengan hal, kerana kita nak menyembunyikan, maka kita memberikan kenyataan ataupun kesaksian yang tidak benar. Yang kedua iaitu laporan palsu. Sepatutnya laporan itu A, tapi untuk menyedapkan hati, kita katakan ia adalah B contohnya. B itu kadang-kadang menyenangkan hati majikan. Maka kita meletakkan hal yang menyenangkan majikan dibandingkan dengan hal yang sebenar. The real situation yang berlaku terhadap isu-isu yang berbangkit. Yang ketiga, apa dia? Keterangan yang tidak selari dengan fakta. Maknanya, apa sahaja yang diungkapkan di situ, hal-hal yang palsu. Tidak ada kaitan langsung dengan fakta yang berlaku yang ada pada waktu itu. Kita bercakap tentang hal-hal yang palsu semata-mata. Maknanya keterangan kita ini tidak sama dengan apa yang berlaku, situasi yang berlaku itu sendiri. Kemudian yang keempat, penjelasan yang tidak amanah sehingga mengganggukan ketenteraman awam. Kita bercakap benda-benda yang tidak betul sehingga menyebabkan awam rasa resah, gelisah dengan pernyataan-pernyataan palsu, pernyataan-pernyataan yang tidak menyenangkan, pernyataan-pernyataan yang menyebabkan huru-hara berlaku. Maka inilah yang menyebabkan isu-isu yang selalu biasa berlaku dalam konteks integriti komunikasi pada masa sekarang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada minggu hadapan. Kita sambung lagi dua topik yang berkaitan tentang integriti ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Okey, itu saja. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.